Am. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Zakaria bin Sa'ad yang akan menguruskan program kita pada malam ini. Mana untuk yang kali pertama yang join program Yadul Ulia di bawah Dewan Sahabat PMJ Negeri Johor. Ini merupakan minggu yang ke-87 untuk program Yadul Ulia. Jadi untuk slot yang pertama kita akan mulakan dengan laluan ilmu yang akan dibawakan oleh Ustaz Helmi pada malam ini. Jadi sebelum memulakan majlis, eloklah kita sama-sama membacakan umul kitab. Semoga program kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan, yang berbahagia Tuan Munaim, wakil daripada Majlis Tertinggi PMJ. Ustaz jemputan kita pada malam ini, Ustaz Ahmad Elmi Subhan, barisan AJK Dewan Sahabat PMJ, dan seterusnya kepada sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, untuk laluan yang pertama, kita mempersilakan Ustaz jemputan kita pada malam ini, Saidul Ahmad Elmi bin Subhan. Jika dah ada di talian, bolehlah mulakan dengan segala hormatnya. Dengan segala hormat dipersilakan Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang hormati kepada Majlis Tinggi PMJ, seterusnya yang berusaha AJK Dewan Sahabat serta ahli-ahli yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung hadis yang ke-17 daripada Arba'in Nawawi, iaitu yang bermaksud yang diberi tajuk keluasan ihsan. Sebelum tu saya minta maaf atas kelewatan sebab ada kuliah tadi. Tak apa, ala kuliah hal, insyaAllah kita dapat teruskan, dapat istiqamah lagi dalam laluan ilmu pada malam ini, insyaAllah. Baik, hadis yang ke-17 diberi tajuk sebagai keluasan ihsan. Ihsan ataupun maksudnya lemah lembut ataupun prihatin dan sebagainya. Baik, untuk awalnya kita dengar dulu hadis Nabi SAW dalam bahasa Arab. Kemudian kita akan fahaminya daripada terjemahannya, insya-Allah, dan seterusnya kita akan ambil pengajaran apa yang terdapat intipati daripada hadis ini, dan sama-sama kita ambil iktibarnya, insya-Allah. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu az-zabha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Rawahul Muslim. Sahabat Dewan sekalian, insya-Allah terjemahan hadisnya daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan. Innallaha kataba. Kataba maksud mewajibkan ihsan. Ataupun dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Kataba, telah dituliskan kepada kamu kewajipan berpuasa. Kataba maksudnya mewajibkan ihsan. Allah telah mewajibkan ihsan. Apa maksud ihsan di sini? Iaitu sesuatu yang dianggap baik oleh syarak dan dilakukan dengan seelok-elok kebaikan. Itu maksud ihsan. Terhadap setiap sesuatu. Maka apabila kalian melakukan hukuman bunuh, maka perelokkanlah. Maksudnya di sini hukuman bunuh ini sekiranya dan kita ada hukuman qisas dan sebagainya yang membawa hukuman kepada kena bunuh, maka perelokkanlah hukuman tersebut. Maksudnya kita nak membunuh, menjalankan hukuman bunuh tersebut, perlu lakukan secara elok, bukan dengan tujuan untuk menyiksa. Sebagai contoh, dan kita memancung kan orang yang diberikan hukuman itu dengan pisau yang tumpul dan sebagainya dengan tujuan menyiksa. Tidak, tapi perlu memperelokkannya. Memperelokkan hukuman bunuh tersebut.
Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah seorang daripada kamu menajamkan pisau sembelihannya dan merehatkan binatang sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Dewan sekalian, daripada hadis Nabi SAW, iaitu Rasulullah memberikan gambaran, antara gambarannya itu sekiranya kita melaksanakan pembunuhan, maka buatlah dengan cara baik. Sekiranya kita menyembelih, maka buatlah sembelihan itu dengan baik. Dan dalam hadis Nabi SAW ini menyebutkan antara contoh sembelihan yang baik itu yang pertama menajamkan pisau. Kita nak melakukan sembelihan, yang pertama kita kena pastikan alat sembelihan kita itu kena tajam. Kenapa? Kena tujuan untuk bukan menyiksa. Yang kedua, merehatkan binatang sembelihan tersebut. Yang maksudnya di sini iaitu setelah kita selesai sembelih, biarkan dahulu. Bukan selesai sembelih terus kita lapah kulit dia. Bagi binatang tersebut rehat dahulu. Selesai maksudnya dah keluar rohnya sepenuhnya, baru kita laksanakan benda yang seterusnya. Itu maksudnya ihsan. Dan kita berlemah lembut dengan perkara tersebut. Buat dengan seelok yang mungkin. Bukan dengan sebab kita nak menyakiti ataupun menyeksa dengan perkara tersebut. Baik, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi SAW berkaitan ihsan ini, iaitu yang pertama daripada aspek akidah, iaitu Allah mewajibkan kepada kita. Kita pada sini Allah mewajibkan, dan bukan Allah memberikan sunat ataupun mengharuskan. Tidak, Allah mewajibkan untuk kita memberi ihsan atau memberi belas kasihan terhadap semua manusia. Dan dari sudut ibadat mereka, dari sudut semua perkara. Di sini Allah menyebutkan, pengajaran kita ambil, Allah mengatakan ihsan ini bukan untuk sesama Muslim, tapi untuk semua manusia. Di mana kita dapat lihat orang yang berlainan agama akidah kita, maka kita melakukan ihsan. Dan bagaimana dengan ihsan ini, dengan berlemah lembut, dengan sifat yang baik ini, itulah gambaran ataupun itulah image yang kita bawa sebagai seorang Islam. Di mana Rasulullah SAW, kalau kita dapat lihat gambaran dia pada orang yang berlainan akidah ataupun Muslim, orang kafir itu, menggambarkan Rasulullah SAW ini orang yang sangat baik. Dan bila mana orang jumpa Rasulullah, orang akan masuk Islam. Di situ bagaimana image Rasulullah bawa Islam ni, image yang sangat baik. Image yang sangat baik. Bukan Rasulullah memaksa mereka untuk masuk Islam, tapi mereka sendiri menawarkan diri untuk masuk Islam kerana ihsannya Nabi, dan lemah lembutnya Nabi, pergaulan Nabi itu sangat-sangat indah. Jadi mewajibkan kepada Allah, mewajibkan kepada kita, kerana itulah yang menggambarkan image kita selaku orang Islam khususnya. Yang kedua, iaitu dari segi aspek fake. Dan fake itu ada beberapa perkara. Yang pertama dari segi hudud, melaksanakan hukuman-hukuman hudud. Yang pertama, bagaimana ihsannya kita untuk menetapkan seorang itu sama ada dia disabitkan hukum hudud ataupun tidak, ataupun disabitkan apa pun hukuman. Dan sebagai contoh, dia mencuri. Dan mencuri, kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengatakan engkau mencuri, terus mencuri. Dengan orang kata betul dia sedang mencuri, kita terus jumpa dia, tuduh dia mencuri. Tidak, kan? Tapi Islam memandukan kepada penganut-penganutnya bahawa hukuman-hukuman yang ingin disabitkan kepada seorang perlu ada syarat-syarat tertentu. Bukan sewenang-wenangnya kita menuduh seorang dengan satu kesalahan. Sebagai contoh, hukuman zina. Yang hukuman zina kita perlu bawa 4 orang saksi. Sekurang contohlah, kita nampak, kita seorang saja yang nampak perzinaan itu berlaku, tapi kita tak ada saksi yang lain. Tak cukup. Kita cuma seorang kita nampak. Maka dalam Islam, perkara tersebut tidak boleh diterima pakai. Islam menolak perkara tersebut kerana mungkin boleh mendatangkan fitnah, walaupun kita ni di pihak yang benar, tapi mungkin boleh datangkan fitnah sebab kita pandang mungkin daripada sisi yang lain. Mungkin kita nampak daripada sisi yang lain. Jadi itu pentingnya Islam menetapkan perlu ada syarat-syarat yang ketat untuk kita menyabitkan seorang itu untuk dijatuhkan hukuman. Bagaimana Islam itu ihsan, ingin berhati-hati. Bukan sewenang-wenang yang kita boleh jatuhkan hukuman kepada seseorang. Kita dengar, kita nampak, kita seorang nampak dia zina, kita terus nak buat hukuman kepada dia, tidak. Dan seterusnya dari segi aspek hukuman juga, kita bila mana kita menampakkan satu maksiat ataupun perkara yang boleh dijatuhkan hukuman, kita tidak boleh melaksanakan hukuman tersebut serta-merta. Perlu melalui prosedur-prosedur sebagainya. Sebagai contoh, orang yang melakukan kesalahan itu, mencuri itu adalah seorang ibu yang mengandung, sebagai contoh dan sebagainya, jatuhkan hukuman mati. Jadi ihsannya Islam ini, antara kelebihan Islam ini, boleh ditangguhkan hukuman tersebut sehingga selesai dilahirkan, sehingga selesai penyusuan tersebut. Macam mana? Tempoh tu lama. Mengandung 9 bulan. Ditangguhkan hukuman tersebut. Kemudian setelah selesai mengandung, diberi peluang untuk penyusuan 2 tahun. Ini ada kisahnya, Rasulullah SAW memberikan gambaran seorang wanita yang dia mengaku dia telah berzina. Dan dia mengandung. Dan dia telah berzina dan dia mengandung. Maka dia mengaku kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku berzina. Dan hukumilah aku. Dan bagilah hukuman kepada aku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kau datang kembali setelah engkau selesai menyalinkan anak kau, bersalin. Maka setelah selesai bersalin,
wanita itu datang kepada Rasulullah SAW sekali lagi. Wahai Rasulullah, aku dah bersalin, aku ingin menerima hukuman daripada engkau. Maka Rasulullah SAW, kau datanglah setelah anak engkau selesai penyusuan 2 tahun. Dan maka setelah itu, barulah selesai 2 tahun, wanita itu datang lagi sekali, maka barulah Rasulullah memberikan hukuman kepadanya. Di situlah bagaimana ihsannya Islam itu agama yang indah, dan ditetapkan kita dapat lihat bagaimana kita tidak ingin menzalimi. Dan kalau kita laksanakan hukuman serta-merta, maka kesianlah kepada kandungan itu tidak bersalah. Dan kita laksanakan hukuman setelah bersalin, maka bagaimana anak itu ingin menyusu dan sebagainya. Dan nampak Islam menitik beratkan hukuman itu tidak boleh serta-merta, tapi ada syarat-syarat yang ketat ingin kita laksanakan. Yang kedua, iaitu berjihad, ingin memerangi musuh. Yang mana berjihad ini kita tahu, kan, kita berperang dengan musuh. Akan tapi Islam menetapkan dalam kita berjihad ini bukan sewenang-wenangnya dengan kerana kan, dia musuh Islam, dan dia bukan agama Islam, kita sewenang-wenangnya kita rasa haus nak mengambil darah mereka, rasa berbuat ingin bunuh mereka, tidak. Akan tapi kita memerangi musuh, kita berjihad kerana apa? Kerana ingin mempertahankan akidah kita, ingin mempertahankan negara Islam kita. Itu saja sebab tujuan untuk kita berjihad. Akan tapi tempat lain, sekiranya kita, sebagai contoh dalam Malaysia sendiri, dan kita ada pelbagai kaum, kan, orang yang bukan agama Islam. Jadi mereka tidak membahayakan kita, tidak menzalimi kita, maka kita tidak ada hak untuk membahayakan mereka. Itulah bagaimana konsep Islam. Sekiranya orang kafir ini membahayakan kita, mendatangkan mudarat kepada kita, memberikan ancaman kepada kita, maka di situlah baru datang seruan untuk kita berjihad, menentang, mempertahankan dengan tujuan mempertahankan agama Islam itu sendiri. Bukan dengan sebab mereka kafir, kita perlu perangi mereka, tidak. Dan dalam kategori kafir juga ada kafir zimmi, kafir harbi dan sebagainya. Dan jadi kategori-kategori kafir ni ada panduan-panduannya untuk kita pergaulan kita. Kafir zimmi bagaimana pergaulannya, kafir harbi memerangi bagaimana pergaulannya. Jadi situlah bagaimana Islam menyusun. Sekiranya mereka tidak memerangi kita, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Haram kita memerangi mereka. Kerana mereka tidak membahayakan kita. Tetapi sekiranya mereka memerangi kita, barulah kita ada tujuan untuk mempertahankan agama. Bukan dengan tujuan untuk sewenang-wenang yang kita membunuh mereka. Yang ketiga iaitu berlembut dari segi sembelihan binatang. Seperti saya terangkan tadi, binatang sembelihan ini kita perlu sembelih dengan kaedah yang sebaiknya. Kita perlu belajar bagaimana kaedah sembelihan. Sebagai contoh, kalau kambing, ayam dan sebagainya, binatang yang lehernya pendek, bagaimana kaedah ulama, panduan ulama untuk menyembelih mereka, iaitu bila mana binatang yang lehernya pendek, maka perlulah kita sembelih mereka di hujung leher ataupun yang dekat dengan kepala di situ. Kerana apa? Darahnya akan cepat mengalir. Tetapi bagaimana dengan binatang yang lehernya panjang? Yang lehernya panjang, sebagai contoh unta ataupun kuda yang digunakan, ataupun rusa, leher yang panjang daripada berbeza dengan lain. Contoh lembu lain pendek. Unta mudahnya kita nampak lehernya panjang. Jadi sembelihnya di mana? Adakah di bawah ini, di bawah hukum? Tidak, akan tapi di pangkal leher. Di pangkal leher inilah tempat sembelihan bagi binatang yang leher panjang. Jadi di sini ulama telah menetapkan kaedah-kaedah untuk sembelihan binatang. Kerana apa? Ingin kita memperlembutkan, memudahkan cara yang terbaik untuk binatang itu mati dengan cepat, bukan tujuan menyiksa. Tetapi bila mana kita melakukan sebaliknya, maka di situlah datang penyiksaan terhadap binatang sembelihan itu. Akan tapi binatang itu halal, tapi dengan sebab penyiksaan yang dia hadapi akan mendatangkan mungkin kerosakan ataupun benda yang tidak baik, pahala kita berkurang dan sebagainya. Jadi bila kita melakukan dengan yang terbaik, dengan sebaik perkara, maka di situlah berkaitan dengan amalan yang kita lakukan, iaitu yang pertama, ihsan. Antara contoh ihsan dengan orang yang dekat, iaitu kita perlulah melakukan bertanya khabar dan sebagainya. Yang kedua, ihsan dengan orang yang jauh, yang mungkin kita jarang berhubung dan sebagainya. Janganlah kita menimbulkan perkara-perkara yang mungkin mendatangkan berita-berita yang tidak baik. Dan mungkin dalam mengutarakan khabar, tiba-tiba dengar berita, benda yang tidak baik. Jadi benda tu perlu kita elakkan kerana tujuan ihsan itu sendiri. Dan kita ingin menjaga ukhuwah sama Muslim, sama manusia itu sendiri. Maka ihsan itu diwajibkan ke atas kita. Yang seterusnya, iaitu dari segi aspek pekerjaan. Yang mana dan dalam kita melaksanakan satu tugasan, yang perlulah kita ihsan. Sebagai contoh, kita seorang ketua dalam satu syarikat ataupun seorang bos, maka kita perlu ihsan dengan pekerja-pekerja kita dengan bagaimana? Iaitu dengan kita menzalimi mereka dengan lambakan-lambakan tugas dan sebagainya. Sebagai contoh, kita nampak dia mampu buat, jadi kita paksa dia berbagai perkara. Dan paksa dia dengan sebab dia ni ada kebolehan. Mungkin ada kebolehan, tapi jangan kita memaksa dia sehingga dia menjadi orang yang terlampau stres dan sebagainya dengan sebab kita. Kalau kita ihsan dengan dia, kerana kita yakin dia mampu buat, jadi kita bagilah kerja yang setimpal dengan dia. Bukan berlebih-lebihan. Ihsan itu akan mendatangkan ukhuwah yang
sangat baik antara pelbagai pihak, antara seorang ketua dan majlis pekerja dan sebagainya. Di mana ada ihsan itu, maka kita punya pekerja dan sebagainya akan lebih rasa selesa bekerja dengan kita, rasa seronok, dan mereka akan rasa ingin terus bekerja dengan kita, berkhidmat dengan kita. Jadi itulah bagaimana ihsan ini berfungsi dengan adanya panduan daripada Islam itu sendiri. Jadi dari segi aspek yang seterusnya, iaitu dari segi dakwah, bagaimana ihsan ini yang saya sebut tadi, bagaimana Rasulullah SAW disebutkan khuluqul Quran. Dan sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi, akhlaknya iaitu Al-Quran. Kenapa Sayyidatina Aisyah mengubah Al-Quran? Kerana Rasulullah ini akhlaknya dia umpama Al-Quran bergerak. Maksudnya di sini, dan apa yang ada dalam Al-Quran itu ada dalam diri Nabi. Bukan sekadar Nabi hafal, akan tapi Nabi praktikkan dalam dirinya. Itulah Sayyidatina Aisyah menyebutkan khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Rasulullah mempraktikkan indahnya Islam itu, indahnya Al-Quran itu dengan akhlaknya, dengan kepribadiannya. Maka di situlah datang aspek dakwah. Bila mana orang kafir nampak Nabi dan datang kepada Nabi, mereka akan menawarkan diri untuk masuk Islam dengan sebab keindahan akhlak Nabi, dengan keindahan pergaulan Nabi SAW. Jadi itu hebatnya bagaimana Rasulullah SAW membawa intipati daripada Islam itu sendiri. Jadi berbezalah dengan kita sekarang, yang mana kita banyak belajar. Dan kita belajar bermacam-macam, dengar tazkirah macam-macam, dengar kuliah macam-macam, tapi lemahnya kita dalam mempraktikkan ilmu yang kita ada. Dan ilmu itu kita ada. Yang mana disebutkan oleh dalam hadis Nabi SAW, sekiranya kamu tidak mampu melaksanakan semua, jangan kamu tinggalkan semua. Itu yang boleh kita pakai dalam sekarang. Kita banyak belajar, banyak tahu ilmu-ilmu agama, kuliah dan sebagainya. Maka kita amalkan semampu kita. Mana kita mampu, kita amalkan. Jangan kita tinggalkan semuanya. Kerana ilmu yang tidak tidak diamalkan itu akan menjadi umpama dan perkara yang sia-sia, tidak bermanfaat. Tetapi ilmu yang kita amalkan itu akan berpanjangan dan lebih panjang lagi bila mana kita menyampaikan, berkongsi dengan orang lain, maka itulah jariah kita, amalan jariah kita. Bila mana kita mati, kita dah meninggal, pahala kita tetap akan berterusan sebab kita berkongsi amalan tersebut dengan orang lain. Orang lain amalkan amalan tersebut dengan sebab dia tahu itu daripada kita. Dia melakukan amalan tersebut sebab kita ajar dia. Maka itulah pahala kita akan berterusan hinggalah hari kiamat, disebut oleh ulama, hingga hari kiamat. Maka disitulah sebabnya ganjaran kita berkongsi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku walaupun seayat. Ini adalah gambaran kongsi bagaimana kita berkongsi ilmu untuk yang kita tahu, kita sampai kepada orang lain untuk orang yang amalkan bersama. Maka disitulah akan datangnya ganjaran yang berterusan sehingga hari kiamat walaupun kita sudah meninggal. Jadi sahabat dan sekalian, di sinilah pentingnya untuk kita mengamalkan, akan mempraktikkan ihsan yang diajarkan oleh Islam dan ihsan yang diajarkan dalam bagaimana Rasulullah menggambarkan ihsan itu dalam seharian kehidupan kita. Dalam semua perkara yang kita lakukan perlu adanya ihsan, perlu adanya lemah lembut, perlu adanya rasa sifat toleransi dan sebagainya. Jadi dengan ada ihsan ini, kita akan lebih mudah bergaul, orang akan lebih selesa dengan kita, orang akan lebih mudah berbicara, bergaul dengan kita. Jadi kita pun akan lebih senang untuk menguruskan kehidupan seharian kita. Jadi cukuplah sekadar itu. InsyaAllah moga-moga bermanfaat bersama. Kita akan sambung hadis yang ke-18, iaitu takwa dan berakhlak mulia, insya-Allah. Yang terbaik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu di atas kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mak Helmi yang saban minggu tanpa jemu bersama-sama kita untuk berkongsi petikan hadis serta huraiannya. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat daripada PMJ sekian, program mingguan kita yang kita panggil sebagai Iyadul Ulia, di mana saya lihat kehadiran pada malam ini mungkin ada yang kali pertama menyertai program kita secara talian. Inilah program yang telah kita adakan tanpa miss lah sebenarnya pada permulaan dulu, kecuali yang kita berhenti rehat pada bulan Ramadan. Jadi selepas itu kita akan sambung setiap minggu demi minggu pada setiap Isnin malam Selasa untuk program di bawah Dewan Sahabat PMJ. Jadi saya juga menjemputlah sebenarnya pada tuan-tuan, perempuan, sahabat sekian untuk meluangkan masa untuk setiap minggu, di mana kita akan mulakan program mingguan kita dengan perkongsian ilmu daripada ustaz-ustaz yang kita jemput khas lah.
untuk pengisian rohani kita. Jadi kita buat secara santai, hanya buat secara online lah. Kita tanpa bersemuka. Begitu juga untuk setiap minggu juga kita adakan, kita jemput juga daripada sahabat-sahabat kita, daripada PMJ sendiri, yang mana mereka jika ada perniagaan ataupun bisnes, sama-samalah berkongsikan bersama-sama kita sekian. Dan kita juga ada menjemput agensi-agensi kerajaan ataupun swasta lah, seperti Tekun, Bank Rakyat dan sebagainya untuk berkongsi apa hal yang berkaitan dengan perniagaan. Untuk pada malam ini kita sangat beruntung kerana salah seorang daripada sahabat kita jugalah yang sudi untuk berkongsi ilmunya pada malam ini, iaitu Puan Safinas Maskarin, iaitu advisor SSM BIS. Ada di talian ke Puan Safinas? Saya. Ada ya? Okey. Ada. Puan Safinas, selamat datang ke program Terima Yadu Ulia. Terima kasih. Puan Safinas di mana? Saya menetap di Sungai Buloh sejak tahun 98, tapi saya berasal daripada Johor Bahru. Oh, sekarang di Sungai Buloh Ya, saya di Sungai Buloh. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk kita menuntut ilmu ni tak ada sempadan lah sebenarnya. Ya. Sama sekarang ni kita banyak platform online yang boleh kita gunakan, kan? Secara Zoom ataupun Google Meeting, dan biasanya lah kalau saya pun santai-santai kat rumah kan dengan anak-anak sebenarnya kan. Dia orang pun sibuk juga. Jadi tak ada alasan. Terima kasih Puan Safinas. Jadi tanpa melengahkan masa lah, Majlis mempersilakan untuk atas perkongsian bisnes kita pada malam ini dengan tajuk daftarkan bisnes anda, kalau tak salah. Betul ya Puan? Ya, betul Cik Zakaria. Okey, dengan segala hormat dia persilakan Puan. Okey, terima kasih Cik Zakaria. Tak apa, kita santai-santai je, nampak anak tu dia. Betul. Nak duduk juga dengan ayah dia. Yeah. Okey, saya teruskan. Terutama sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Safinas binti Haji Masyrakin. Saya berasal daripada Johor Bahru. Rumah keluarga saya adalah di Taman Sitebrau. Saya dilahirkan di Johor Bahru, dibesarkan di Johor Bahru dan juga bersekolah di Johor Bahru. Sehinggalah saya menikah dengan suami saya juga berasal daripada Johor Bahru, Kampung Melayu Majidi. Saya berpindah ke, sebelum tu saya memulakan kerjaya saya di Bank Bumi Putra Malaysia Berhad, Jalan Sigit, cawangan Johor Bahru, Jalan Sigit, sehingga daripada tahun 90 hingga 91. Lepas tu tahun 92 setelah menikah saya pindah ke Bank Bumi Credit Card Center. Selepas itu sehingga tahun 2001 saya ambil BSS, dan saya memulakan perniagaan sendirilah sehingga sekarang saya bertugas lebih 20 tahun dalam bidang perbankan, dalam bidang kewangan, dalam bidang unit amanah, insurans, takaful, perkhidmatan perancangan harta pusaka Islam, perancang saham keutamaan. So saya juga bergiat aktif dalam beberapa NGO di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, dan saya juga adalah ahli Dewan Perdagangan Islam Malaysia yang bermula daripada Johor Bahru, tapi saya berpindah ke cawangan Putrajaya, dan saya juga berpengalaman melatih graduan skim latihan satu Malaysia, dan saya juga ada membuat training untuk peserta-peserta di bawah program pemulih ataupun gerak insan gemilang yang mana mereka telah menerima allowance daripada HRD Corp selama 5 hari. Saya telah adakan latihan itu di Batu Pahat dan Johor Bahru. So subjek mata expert saya adalah tentang produk-produk SSM lah. Okay, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Suruhanjaya Syarikat Malaysia? Yang saya tahu dekat Johor Bahru tu pejabat dia dekat Menara Ansar, betul tak? Yang saya ingatlah, saya ada buat kerja dekat situ di SSM Johor Bahru. Tapi saya agak terkilan masa saya buat training di Batu Pahat. Rupanya di Batu Pahat tak ada pejabat SSM. Mereka kena pergi dekat cawangan Johor Bahru ataupun di cawangan Muar. Itu yang paling dekat mereka cakap dengan saya. So ada 3 produk SSM. Yang mana yang pertama adalah enterprise ataupun sole proprietor, didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1996.
Yang kedua adalah Sendian Berhad, iaitu di bawah Akta Syarikat 1965. Yang Sendian Berhad ni dulu minimum 2 orang dia punya pengarah, tapi sekarang boleh seorang. Macam enterprise tu boleh seorang dipanggil sole proprietor, tapi boleh pergi sampai tak salah saya sampai 12 orang. Tak salah saya lah, maaf saya kalau saya salah. Kalau yang ketiga baru sikit, iaitu PLT di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Ya. So masa saya buat training sebab saya pun adalah certified trained TTT, saya ada certified TTT daripada HRD Corp yang mana saya boleh train syarikat-syarikat dan syarikat-syarikat yang mencarum dengan HRD Corp tu boleh claim balik dengan HRD Corp lah, ya. So ada saya punya partisipan yang tak pernah dengar pun tentang PLT. Saya agak terkejut jugalah sebab kenapa dimulakan PLT ni adalah apa-apa saja bisnes yang kita buat, dia tak akan go against you punya personal asset. Dia tak akan sentuh you punya harta peribadi you. Kalau enterprise, bank boleh pergi kepada you punya harta persendirian. Sendian berhad pun boleh. Tapi kalau kita nak sendian berhad, macam enterprise, kita tak perlu gunakan company secretary. Tapi sendian berhad, kita perlukan company secretary yang kita kena bayar fees company secretary RM60 setiap bulan. Ya. Tetapi sendian berhad pun kalau kita buka syarikat sendian berhad, bank boleh ataupun creditors boleh go against you punya personal asset. So kalau you nak buat ataupun you nak lindungi you punya personal asset di bawah sendian berhad, you kena buat pelindungan takaful lah ataupun dia panggil cross policy insurance. Masa saya buat insurance dulu saya ada belajar lah tentang dia panggil cross policy. Maksudnya polisi pengarah A akan cover pengarah B dan pengarah B akan cover pengarah A. Itu dia panggil cross policy insurance lah ataupun takaful. Sebab setelah saya dah lama dalam bidang insurans, saya ubah kepada takaful lah. Di mana saya sekarang ni masih lagi menggalakkan mana-mana customer-customer yang still hubungi saya untuk ambil polisi cross policy takaful tu. Dia boleh juga dipanjangkan kepada enterprise juga. Maknanya dia panggil Cik Kamrul Zaman, betul, key man policy. Maknanya dia untuk sole proprietor pun boleh, untuk enterprise pun boleh, untuk sendian berhad pun boleh. Tetapi kenapa SSM keluarkan produk PLT ni, iaitu dia tak akan go against your personal asset masa saya cakap tadi lah. Ya, dia di atas perkongsian PLT 2012 yang mana minimum director 2 orang. So kita nak mendaftar PLT tu kita kena bayar 500. Lepas tu setiap tahun kita perlu untuk submit management account dan setiap kali kita submit, setiap tahun kita submit tu kita kena bayar 200. Tapi kalau enterprise tak perlu. Enterprise kita cuma maintain management account saja. Management account ni biasanya bank akan bagi you orang kata facilities daripada pihak bank, iaitu kalau you punya company dah 3 tahun dan ke atas lah. Tapi biasanya ni orang bank kalau ada dalam ni dengar tak berapa sukalah kot saya cakap ni, sebab biasanya saya akan advise orang-orang yang ada kalau boleh you masuk SSME info tu you boleh print out siap-siap RM15.30 je dan you bawa pergi bank. Yang pasal bank dia nak tengok bila you dah buka syarikat sendian berhad ke PLT ke enterprise ke, dia nak tengok keaslian you punya syarikat tu sebab sekarang banyak company yang scam. So sebab tu sekarang ni kalau katakan you dah buka enterprise ataupun sendian berhad ataupun PLT, you nak tukar address pun you kena datang ke SSM untuk dia validate you punya IC, baru dia bagi user ID dan password. Sampai tahap macam tu SSM sekarang agak strict lah, ya, sebab banyak company-company yang scam sekarang ni. So bila you dah tubuhkan syarikat enterprise, sendian berhad ataupun PLT, macam enterprise tak ada isu, you boleh buka je dekat mana-mana yang you rasa senang untuk you berurusan dengan pihak bank. Tapi kalau sendian berhad, kita kena ada board resolution. Okay, the board resolution tu akan disediakan oleh company secretary dan mereka yang akan tetapkan dekat mana ikut kepada geographical area juga. Macam bank dia akan tengok kalau you berdaftar dekat kawasan
Contohnya Bandar Baruda. So you nak buka akaun dekat Bank Islam Bandar Baruda. So akan dibuka di situ. Biasanya kalau syarikat Sdn Bhd ni pasal dia punya skop dia agak besar sebab biasanya syarikat yang untuk buka ataupun dapatkan job-job yang lebih besar kan. So saya selalu advise untuk buka sekurang-kurangnya 2 bank lah. Mungkin satu Bank Islam, satu lagi CIMB Bank ke Maybank ke, terpulang CIMB Islamic, Maybank Islamic terpulang pada tuan-tuan dan perempuan sekalian lah. Okey, untuk PLT still kena prepare juga management account tu. Tapi buat masa ni saya ada tanya dekat bahagian orang kata legal department diorang, masih belum lagi dikenakan penalty kalau kita tak submit management account tu. Tapi kiranya kena, kalau ada business you still kena submit lah, sebab kalau katakan dah 3 tahun you tak submit management account PLT tu kepada SSM, you kena bayar 200 kali 3 tahun 600 lah, macam tu. So better you buat juga management account tu untuk you dapatkan facilities daripada bank. So satu lagi saya nak ingatkan, iaitu kalau kita buat bisnes jangan sesekali kita gunakan akaun peribadi. Kalau katakan kita punya company tu, saya ada partisipan yang bila saya tanya, oh selama ni dia memang, dia kata dia online je, dia kata bisnes. Dia pakai akaun personal. Dia tak masuk, dia tak buka pun akaun syarikat. Pasal dia buat bisnes dropship lah ataupun agent ataupun dia, yelah orang kata macam jual kek ke ataupun jual tudung ke online macam tu kan. So kenapa saya cakap macam ni adalah satu partisipan tu memang dengan aku. Dia kata pasal ada banyak sangat transaction dalam masa sebulan. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan 10,000, 20,000, kalau ratus-ratus tu tak ada masalah. Tapi saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun tahu sekarang ni kalau you buat transfer online pun kita tak boleh ada narration kutu. Kalau you letak remark tu kutu je memang akaun you kena block. So sangat-sangat penting benda-benda yang remark-remark yang kita nak buat kalau kita buat transaction online ni. Tak boleh ada perkataan kutu, lepas tu tak boleh jadi, sebab tu ada kadang-kadang KPDN HCP ada kongsikan dekat TV tentang jangan jadi akaun kuda tunggangan dan sebagainya. Dia tak nak you terbabit dalam AMLA, Anti Money Laundering Act. Okay. So saya punya partisipan tu cakap dia punya akaun pernah kena block sebulan dengan pihak bank sebab dia buat multiple transaction. Sekarang ni kalau you buat bankers check pun katalah 3,000 saya nak transfer kepada suami saya ataupun anak saya, bank akan tanya issue check tu 3,000 ni untuk apa? Untuk bisnes apa? Bank akan tanya detail. Kalau katakan transaksi lebih daripada 25,000, you akan isi satu borang yang mana borang tu akan ada rekod di Bank Negara. Sebab dia tak nak ada kita tak nak ada terbabit dengan AMLA tu lah, isu AMLA tu sangat-sangat bahaya. Sebab sekarang ni Bank Negara ataupun commercial bank boleh bila-bila masa untuk block akaun kita. So kalau katakan you ada enterprise ke, Sdn Bhd ke, tak kira lah. Sdn Bhd memang definitely lah sebab benda tu melalui company secretary. Kalau macam PLT ataupun enterprise ataupun supervisor memang kita kena buka akaun company. Okay. So kita shop around lah. Maknanya kalau kata CIMB, tak salah saya masih lagi 1,000. Maybank pun mungkin jumlah yang sama sebab saya pun dah lama tak keep track dengan produk-produk bank ni. Tapi yang saya tahu Afin Bank memang dulu pernah. Dulu dia 500 je kalau nak buka akaun syarikat. Tapi sekarang dia dah naik 2,000. Okay. Tapi kalau you buka akaun dengan HSBC ke foreign bank, dia akan minta sampai 10,000. Okay. Tapi kalau katakan anak you yang nak sambung college tu, dia akan minta RM50 je lah. Dengan syarat you sertakan surat tawaran daripada UiTM ke mana ke, RM50 je. Tapi kalau untuk bisnes, dia lain lah. Ya. So saya rasa syarat-syarat untuk you nak buka company saya rasa semua pun tahu, tapi saya pernah ada pertanyaan lah yang mengatakan, Puan, kalau kita daripada enterprise kita nak convert ke Sdn Bhd boleh ke? Saya kata memang tak boleh sebabnya akta yang berbeza. Macam saya cakap lah, enterprise ni dia di dalam Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, dia tak boleh pergi ke akta syarikat sebab dia akta yang berbeza. Akta syarikat 1965, akta yang berbeza. Enterprise tak ada company secretary. Tapi Sdn Bhd dia ada pakai company secretary. Okay.
Pengalaman saya masa saya buat training di Batu Pahat dan juga Johor Bahru tu, saya ada kongsikan juga. Tak salah saya, partisipan saya pun ada kongsikan juga. Saya rasa dekat Johor, kerajaan Johor ataupun mungkin ada badan-badan yang boleh memberikan dana-dana yang anda-anda semua boleh ambil, selain daripada tekun, selain daripada Amanah Ikhtiar kalau wanita lah. Macam saya sendiri pernah jadi sahabat Amanah Ikhtiar, yang mana kita ada 5 sahabat dalam satu kumpulan. Kita ada 10 kumpulan yang kita kena hadiri mesyuarat, dipanggil meeting pusat setiap minggu hari Rabu. Masa tu saya datang hari Rabu. So hari Senin tu dah kena IP dah. Kalau kata salah satu ataupun dua orang yang tak bayar IP tu, nanti sahabat yang lain kena cover. Benda-benda macam ni berlaku lah. Ya. So macam kalau untuk katakan saya ada partisipan dekat Batu Pahat, dia buat bisnes yang e-commerce. Dia kata, "Puan, macam kita ni bisnes e-commerce ni macam mana kita orang buat game lah," dia kata. So saya kata ada 2 tempat lah yang you boleh tanya untuk dana, iaitu di bawah MDEC, Malaysian Digital Economic Corporation yang berpusat di Cyberjaya, ataupun you boleh memohon dengan Yayasan Musti. Ya. Itu antara perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda semua pada malam ini. So kalau katakan ada persoalan ataupun ada yang anda semua ingin kongsikan juga, mungkin saya pun ada silap, pun boleh juga kita berkongsi sama-sama. Ya, sekian saja daripada saya, Cik Zakaria. Terutama sekali, saya lupa nak cakap tadi, Masya Allah, minta maaf lah, saya ucapkan terima kasih kepada Setiausaha Dewan Sahabat Pertubuhan Perniagaan Ekonomi Muslim Negeri Johor, dan juga kepada Puan Mahiran Hassan daripada LQ Consultancy Sdn Bhd yang mencadangkan saya untuk berkongsi info pada malam ini, yang mana kita panggil dia Kak Yan MUB. Sebab saya kenal Kak Yan ni daripada saya rasa daripada tahun 2009, masa saya buat unit amanah lagi waktu tu. Sampailah kita bertemu semula di program baru-baru ni. Saya menghadiri program transformasi wanita digital di Negeri Sembilan pada 10 hingga 13 November. Tak salah saya baru-baru ni dia baru juga habis training dengan TWD, dipanggil transformasi wanita digital di Johor Bahru daripada 24 hingga 28. 24 hingga semalam 27. 4 hari. Jadi memang kami Jumaat Sabtu Ahad lah. So saya akan hadiri lagi untuk TWD Selangor pada 1 hingga 4 Disember. Ini promo lah pula ya. So nanti untuk program Entrepreneur pula, saya pun ikut Kak Yan punya program ni pada 5 Disember 2022 di setempat co-working space pada Isnin 5 Disember tu nanti. Okey, itu saja Cik Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Puan. Kita tengok kalau ada yang soalan-soalan. Ni siapa ni? Oh, Puan Rosliza. Kita tahu dia. Oh, dia pun pergi juga. Ada tak apa-apa kita ambil peluang ni. Kita punya advisor berkenaan SSM ni kan. Kalau ada pertanyaan. Kalau ada siapa-siapa yang ada kemusykilan ke? Silakan. Kalau tak boleh secara bercakap, boleh typekan dari situ. Dekat chat box tu saya boleh baca juga. Kalau dekat Singapura dia panggil private limited lah, PLT ni. So kalau katakan kita buka syarikat di Labuan, ada kelebihan sikit kalau kita buka syarikat di Labuan ni, sebab dia dikategorikan di bawah LOFSA, iaitu Labuan Offshore Financial Services Act, yang mana kalau you buat bisnes, untung you berapa million sekalipun, you bayar cukai 25,000 saja setahun. Tak kisahlah you punya bisnes tu 3 juta ke 2 juta ke, katalah orang yang memang bisnes dia skala besar, dia tetap bayar 25,000 je sebulan. Itu sebabnya ada satu ketika dulu kerajaan menggalakkan untuk membuka syarikat di Labuan jugalah, sebab dia adalah duty free kan.
So ada apa-apa soalan ke yang ingin dimajukan? Mungkin saya boleh berkongsi lagi. Oh, salam puan, kalau kita sekadar, maaf ya, kalau dekat ni saya kena pakai teropong. Kalau apa? Tak, maaf ya. Sekejap ya, saya baca kejap. Kalau kita sekadar dropship, apa type SSM yang sesuai untuk kita apply? Okey, sebenarnya bergantung pada enterprise tu pun sebenarnya boleh. Boleh sangat. Macam dropship, macam saya cakap tadi lah, dropship ni macam dulu saya pun pernah buat dropship juga. Tapi sebab saya sangat faham yang bank kalau ada banyak transaksi dalam, katalah dalam masa sehari ke 2 hari ke 3 hari ke, transaksi tu banyak. Jadi dinasihatkan untuk you buka akaun syarikat. Enterprise pun boleh, tak ada masalah. Enterprise kalau trade name, kalau nama trade RM60, kalau nama as per IC RM30. Ya betul Cik Kamal Zaman, RM30, RM60. Okey. Lagi satu saya nak tambah yang PLT tu kita nak register tu 500, lepas tu dia akan maklumkan dalam email saja. That's why bila PLT tu dia akan lantik satu compliance officer, untuk SSM akan berkomunikasi dengan compliance officer tu sajalah. Dia akan bagi you user ID dan password. Ya betul. Sekarang Maybank pun boleh buka current account, semua online je. Tapi macam mana pun kita still kena pergi bank untuk bank validate you sebagai director lah. Dia nak tengok juga pasal kita ada apa guna nak masukkan you punya chip IC tu kan, bank nak tengok juga you physically. Walaupun sekarang ni semua online, senang sangat online, tapi macam mana sekalipun pihak bank dia tetap akan tengok you, kena datang physically dekat bank. Pihak SSM pun sama. Macam saya kongsikan tadilah. Ya. Ya Cik Zakaria. Apa komen ataupun nasihat daripada Puan lah, kan sebilangan kita lah, bukan sebilangan, sebenarnya ramai daripada peniaga-peniaga kecil kita yang tanpa kita tak didik dia orang lah sebenarnya, ataupun tanpa kesedaran dia orang ni meniaga tanpa mendaftar lah sebenarnya. SSM. Tanpa SSM ya. Okey, kalau ikutkan kita tengok kat sekarang, trend sekarang ni orang berniaga semua dekat TikTok kan. Sampai kalau kita baca apa berita-berita tentang current market situation ni, macam Shopee pun banyak buang pekerja, even Lazada pun sama, even Twitter pun nak ditutup juga saya dengar kan. So banyak benda-benda yang membabitkan isu-isu teknologi ni lah. Tapi tak apa, nasihat saya kalau boleh jangan tak buka company tu. Memang bila kita buka company, enterprise ke, sendirian berhad ke ataupun PLT, kita kena bayar cukai. Tapi ada cara lain untuk kita nak mengelakkan cukai. Bukan saya nak ajar tak payah bayar cukai. Kita kena juga bayar cukai. Tapi kalau kita tengok dekat borang B atau borang BE tu, dekat belakang tu ada exemption lah. Maksudnya yang pertama, kita boleh beli policy insurance ataupun takaful untuk kita dapat tax exemption. Kita boleh beli buku untuk dapat pengecualian cukai. Kita boleh buat charity, kita boleh buat derma, kita bayar zakat, kita beli komputer, kita buat program CSR, kita buat program social enterprise, yang mana kalau syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti berbentuk social enterprise ataupun keusahawanan sosial ni, mereka akan dapat pengecualian cukai sebanyak 3 tahun. Itu memang dah digazetkan pada tahun lepas. So kita kena bijak lah sebenarnya, dan kenapa saya selalu sarankan kepada peniaga-peniaga, kenapa jangan tak buka company, sebab macam saya cakap tadi lah, mungkin transaksi puluh-puluh, ratus-ratus buat permulaan, tapi katakan you seorang peniaga yang bagus, you rajin iklan di TikTok, di Instagram, di Facebook, di mana-mana saja media sosial yang ada. So you punya followers tu ramai, so dia akan beli dengan you.
dia setia dengan you. Sebab kita kena ingat bila kita buat jualan ni ataupun sales ni, sebenarnya kita punya followers tu suka dengan kita, bukan pasal produk sangat. 90% tu adalah kita punya customer tu suka dengan kita, dia percaya dengan kita, sebab tu dia beli je produk apa yang you jual. Bukannya pasal produk tu sangat. 10% je pasal produk tu. Tapi 90% tu dia suka dengan cara you, dengan cara you serve customer. So memang dia suka. Jadi dia akan beli je dengan you. Tak payah risau tentang tu. Sebab kita nak jadi peniaga yang orang kata bertanggungjawab lah. Sebab bila kita buka company, kita pun orang kata menyumbang juga dengan kita punya gross domestic product dekat Malaysia kan. So lebih baik kita buka company untuk mengelakkan yang saya cakap tadilah, akaun kena block nanti. Kalau menggunakan ataupun menjalankan perniagaan menggunakan akaun personal. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, saya banyak soalan ni. Boleh. Saya boleh share. Saya share je Cik Zakaria, saya tak kisah. Saya lebih banyak mohon pandangan lah atas experience puan sendiri kan, pernah bekerja di bank dan sebagainya lah kan. Kita tengok atas kita punya inilah peniaga. Kita banyak deal pada peniaga-peniaga yang kita panggil peniaga kecil lah. Betul. Dia orang ni kata kenapa perlu kita nak buat SSM, sedangkan dia orang ni berniaga secara kecil-kecilan. Kadang berniaga tu sebagai hobi. Nanti kalau dia kata dah buka SSM nanti 3-4 tahun lepas tu dah tak niaga, nak sambung balik kan benda tu. Sebab dia ada validation kan untuk yang SSM. Betul. Kalau setahun tak aktif kalau saya ataupun tak renew, nanti benda tu dah habis kan. Yang sebenarnya yang kena renew enterprise je Cik Zakaria. Yang Sdn Bhd dengan PLT tak perlu renew. So yang enterprise ni kita kena sentiasa peka lah dengan sijil kita, sama ada kita kena check sentiasa lah dia punya tempoh perniagaan tu setahun kita kena renew kan. Tapi macam dia senang macam ni je. Apa-apa kita nak buat dia bergantung pada kita punya personal branding. Kalau kita cakap kita nak berniaga suka-suka je. Mungkin 3-4 tahun je kita nak berniaga. Tapi kalau kita rasa kita ada, dia terpulang pada you. Kalau you nak buka company ni terpulang pada visi dengan misi you. Macam saya buka perniagaan, saya pun tak ada produk. Sebab saya buat servis. Saya buat latihan, saya buat MC. Jadi saya bukan product base. Saya servis. Perniagaan saya servis. Sama juga macam perniagaan orang servis aircon, orang servis cuci kapet, orang servis cuci sofa. Dia orang tak ada produk. Dia orang servis. So kalau kata you nak buka company, mesti you ada visi, ada misi. Takkan you buka company, memang you cakap part time. Tapi kalau katakan, saya ada kawan yang macam tu. Dia kerja tentera udara tapi dia seorang juru gambar. Dia suka ambil gambar. Mula-mula ambil gambar kawan-kawan, lepas tu dia ambil kursus, dia buat wedding. Tapi dia punya dia ambil gambar untuk wedding lah apa semua tu, gaji dia lebih banyak lagi daripada gaji dia yang kerja hakiki dia tu. So lama-lama bila you pencen, you dah ada dah bisnes yang you nak buat lepas you pencen. Sekarang ni tempoh pencen 60 tahun kat Malaysia lah. Kalau di Singapura 65 tahun. Sebenarnya 60 tahun tu pun muda lagi. Boleh kerja lagi kalau kita sihat kan. So kalau kita ada bisnes, tak kisahlah kita jadi dropship ke, kita buat frozen food ke, kita buat macam saya pernah buat dropship. Saya buat dropship, saya jual fruitcake. Satu fruitcake saya jual, saya dapat RM10. Masa pandemik macam Cik Zakaria cakap tadilah, orang kata tanpa batasan lah, kita nak buat meeting, kita nak berniaga, boleh je melalui Zoom kan. Kita nak jumpa customer ataupun kita nak bercakap dengan customer pun kita masih boleh bermesyuarat melalui Zoom, tak ada masalah. Kita boleh bermesyuarat. Saya pernah buat presentation dengan salah satu universiti IPTA di Sarawak masa zaman pandemik tu. Kita tak perlu pun nak pergi Kuching. Saya tak perlu pun nak pergi Kota Samarahan, tapi saya still boleh buat presentation. So pasal benda tu kita boleh simplifykan. Kita tak perlu nak orang kata bersusah payah macam dulu. Pasal kita kena menggunakan teknologi yang ada. Kita boleh video conferencing, kita boleh WhatsApp video call, macam-macam cara.
Tapi macam Zoom, saya tahu ada limitation lah. Maksudnya 40 minit yang pertama tu dah kena block, kena habis meeting you kena buat balik kan. Unless you buat yang Zoom Pro lah. Macam tu. Baik, terima kasih Puan Safinas. So, ada lagi tak? Sama-sama. Kalau nak, ni jauh ni. Kita jemput khas daripada Sungai Buloh. Jadi Dah lama kita tak ambil balik peluang. JB. Ya je, alamak. Itulah. Baliklah, ambil Nanti peluang balik balik. JB bolehlah kita jumpa-jumpa. Ya. Sekarang kat JB, kat Johor pun makanan dah banyak yang dah sedap-sedap. Ada banyak pot ni. Itulah tu. Selalu kalau balik saya mesti pergi dekat Selera Johor tu lah. Suami saya dia suka sangat main rebus tulang tu kan. Oh ya ke. Ada lagi? Ada apa-apa soalan lagi yang mungkin nak dikongsikan ataupun apa, sebab saya rasa saya dah banyak kongsikan apa yang saya alami ataupun saya jalani masa saya buat training. Pasal subjek matter expert saya memang produk-produk SSM lah. Pasal mungkin kita rasa macam simple je SSM ni kan. Tak perlu pun nak macam saya nak jelaskan, tapi itulah masa saya kongsikan, Kak Yan bagi saya peluang kongsikan di TWD Negeri Sembilan tu pun ada yang cakap tak boleh convert je ke enterprise pergi PLT. Tu yang kita kena faham. Setiap produk SSM ni semua aktanya berbeza-beza lah. Ya. Okey, Puan Safinas takkan nak advise saja kan. Saya rasa ada maknanya Puan Safinas juga buat perkhidmatan lah mana peniaga-peniaga yang sekarang kalau daftar setahu saya dah ada secara online kan. Ada, memang sekarang ni kita baru orang kata boleh daftar online je dekat website SSM tu. Lepas tu kalau kita nak print out kita punya maklumat perniagaan pun dekat SSME info tu je. So Sdn Bhd, kalau macam saya cakap tadi lah, bila kita bawa kita punya print out sendiri, kita dah jimat sikit lah sebab bank ni dia charge kita banyak. Kita beli maklumat perniagaan kita tu RM15.30 je. Sdn Bhd ataupun enterprise. Tapi kalau you pergi bank pergi beli maklumat yang sama, nanti dia charge you lebih. Sekarang saya tak tahu berapa bank charge lah. Kan? So kalau you bawa sendiri print out you tu lagi bagus lah. Yang kalau enterprise dia ada you punya maklumat perniagaan, belakang tu you punya maklumat perkongsian kan. Kalau yang Sdn Bhd, page yang pertama tu tentang nama syarikat, registered address, business address, lepas tu belakang ada profit and loss, ada director, shareholder, ada director, lepas tu ada profit and loss, ada macam-macam lagi maklumat dalam tu. Baik. Jadi sebenarnya pada kita ataupun pada Puan sendirilah benda tu nampak simple kan kalau kita daftar secara online. Tapi kita kena tahu juga ataupun kita kena ingat bahawa tak semua peniaga-peniaga kecil kita ni yang anggap benda tu mudah. Kan kadang dia nak login pergi masuk ke laman web tu. Betul, macam biasalah kan, macam masa saya buat perkongsian dengan partisipan masa kat Johor Bahru, sebab mereka ni audience kita, yelah saya tak kisah, sebenarnya saya lagi suka audience saya B40 ni sebab kadang-kadang saya pun buat corporate training. So bila kita train corporate training, kita buat corporate training yang mana kita punya partisipan tu ialah orang yang mungkin tahap akademik dia lebih sikit, biasanya dia dengar je. Dia dengar kan macam yelah bos-bos kan, lainlah sikit caranya. Tapi bila audience kita B40, saya lebih seronok berkongsi sebab dia orang tanya macam-macam. Bila dia orang tanya macam-macam, saya pun suka nak share. Pasal dia orang masa tu saya train tu semuanya daripada tukang jahit, ada yang tukang masak. So mereka tak berapa mahir sangat kat komputer buka-buka website ni. Dia kata, saya makcik ni selalu suruh anak makcik je. Tak gerti lah nak buka-buka website ni macam mana Dia kata, okey. Jadi saya pun buka website tu, saya ajar satu persatu ataupun saya kata okeylah makcik kalau macam susah sangat, tak apa nanti bawa anak makcik pergi dekat Menara Ansar tu, kita boleh buka syarikat di situ. Memang kita kena buka online juga kat situ, dia akan bagi user ID password juga, sama je. Tapi nanti kalau kita tak gerti, staff dekat SSM Johor Bahru tu pun akan bantulah, tak ada masalah, benda tu boleh je. Okey, terima kasih Puan. Sebenarnya itu Sama-sama.
secara realitinya kita lah tumpuan kita kan kalau kepada yang biasa yang mintakan bantuan ni memang kita tahu daripada jaga-jaga kecil kan. Jadi kalau yang secara apa tu sedang berhad dan sebagainya, dia orang memang berkemampuan kan. Ada soalan kita baca sekejap tu. Saya nak baca soalan ni. Dia kata anak saya register SSM tapi saya tak nampak dia punya detail perniagaan. Nama SSM pun atas nama penuh dia je. Boleh diedit ke? Oh, saya nak tahu ni. Dia masa dia buka syarikat tu, enterprise tu, pakai nama IC dia ataupun dia pakai nama trade? Kalau dekat depan tu nama trade, memang nama trade lah. Maksudnya katakan ABC Enterprise kan. Dekat belakang tu baru ada maklumat perkongsian tu. Nama perkongsian tu lah, Puan. Lagi satu saya nak sharing. Kalau boleh, kita sebagai peniaga, setiap hari tolong masukkan you punya duit untung tu. Kalau kita tengoklah kan, ni pengalaman saya sendirilah. Kalau saya tengok dekat Sungai Buloh ni, pasal Sungai Buloh ni dia punya populasi dia bercampur-campur. Cina ada, India ada, Melayu ada. So saya tengok dekat public bank, dekat Hong Leong Bank, yang Cina servis tayar, APEC yang servis aircon, Amoy yang buka kedai rambut, memang dia orang hari-hari beratur masuk duit. Hari-hari. Sebab kenapa tahu? Cina ni bab akaun dia memang cukup jaga. Yang mana saya memang pujilah. Tu memang saya memang puji. Sebab saya memang akui, saya pergi buat perkongsian, dia orang sendiri mengaku lah, betul lah Puan, saya ni akaun memang fail sikit lah Puan, saya tak apa jaga lah Puan. Dia kata kadang duit modal tu terpakai, benda-benda macam gitulah kan. Tapi macam Cina ni, dia berniaga, biasanya dia akan cakap kalau dia ada cash, dalam masa 2 tahun tu, duit tu untuk bayar pekerja je. So dia punya gaji pekerja dia tu, dia dah reserve untuk 2 tahun tu, dia tak usik. Biasanya, macam dululah, sekarang ni saya tak pasti, kena check balik dengan bank produk-produk yang ada. Katakanlah dia orang ada fixed deposit 100,000 kan. Dulu dia panggil one-to-one produk lah. Kalau you simpan 100,000 fixed deposit, you akan dapat 100,000 overdraft. So Cina ni dia akan berniaga pakai duit daripada overdraft tu. So kalau apa-apa berlaku, dia still ada duit dalam fixed deposit tu. So kalau boleh jangan berniaga pakai duit sendiri. Macam orang Cina, dia kalau berniaga, dia tak pakai duit dia sendiri. Dia pakai facility yang bank offer. Tapi kita kena jadi paymaster yang bagus lah. Maksudnya setiap bulan tu installment dengan bank tu jangan tak bayar. Sebab apa saya cakap macam ni? Kalau katakanlah you mula-mula you pakai duit sendiri, you nak berniaga kan? You kata tak nak lah, saya nak berniaga pakai duit sendiri je lah. Tapi bila perniagaan you dah besar, bila bank tengok you tak ada credit history langsung, you pun tak boleh dapat facility tau. Sekurang-kurangnya you kena ada credit card. Kalau you kosong, tak pernah ada pinjaman dengan bank langsung, you memang tak akan dapat facility pada bank. Itu memang kenyataan. So sekurang-kurangnya you ambil credit card ke, you ambil personal loan ke, ataupun you ambil housing loan ke, apa ke. Macam dulu, waktu zaman-zaman tahun 90-an dulu, masa tu bank gila-gila. You ambil housing loan, dia kasih you free credit card lah. Dulu. Kita tak nak pun dia kasih, ambil lah ni, kita bagi you, katalah masa tu kita ambil loan bank, housing loan tak banyak, 100,000 je kan. Tapi dia kasih credit card, credit limit sampai 10,000. Kita nak pakai pun takut, sebab credit card 1 tahun 18%. Kita bayar minimum lama bunga tambah. Kan? Bunga je kita bayar, pokok tak usik-usik pun. Tu yang kadang banyak yang orang kata, sampai jual rumah, jual tanah, jual kereta pasal nak bayar kredit kad. Benda tu memang berlaku lah. Tu yang nanti akan jadi lain lah. Kita terpaksa pergi AKPK dan sebagainya. Kalau boleh kita cuba elakkan. So that's why cash in, cash out tu hari-hari kena jagalah. Kalau boleh masukkan duit tu hari-hari. Sebab bank akan tengok you punya statement tu, bank statement tu cantik. Ada keluar masuk. Dia nampak you punya untung. Dia nampak you punya bisnes ni berjalan cantik lah. Macam tu. Saya ada customer yang tak sampai 3 tahun, dia dah dapat facility dah. Sebab dia punya cash tu cantik.
Yang Puan tu bagi dalam teks tu dia kata apa tu? Macam Dia mana? gunakan ejen untuk register. Oh, okey. Sekejap Nama IC rasanya sebab dia register pun pakai ejen. Oh, kalau boleh apa ni jangan pakai ejen. Kalau boleh jangan pakai ejen sebab bukan apa tahu, saya takut maklumat yang awak nak tu tak seperti mana yang awak katalah you nak pakai trade name kan. Macam sekarang ni saya tak tahulah kalau pakai ejen mungkin dia charge you 200.5 ke macam gitu kan. Padahal you pergi sana you bayar RM60 je atau pakai nama IC RM30 je. Kenapa nak pakai ejen? Rugi duit. Kan? So nama SSN pun atas nama penulis je, perlu diedit ke? Kalau nak edit nama saya tak rasa boleh edit sebab bila kita nak register perniagaan, kita kena buat syariah nama. Sekurang-kurangnya kita kena bagi 3 nama. Katalah ABC Enterprise, ABC Resources, lepas tu ABC Limited macam tu kan. Lepas tu nama ABC tu semua dah ada. So you kena pakai pula lah. DEF, DEF Enterprise, DEF Resources, DEF Limited, macam itulah. Kalau nak edit, saya tak rasa boleh. Kalau nak edit ataupun tukar alamat, boleh. Kalau nak edit nama SSN, tak boleh Puan. Pasal dah diregister. Saya ada dapat direct message. Salam Puan Safina, saya Faizal daripada Johor Bahru. Boleh saya call Puan esok? Boleh. Boleh. Okey, saya akan kongsikan nombor saya. Kalau siapa-siapa yang nak WhatsApp saya tanya soalan, nombor saya 019-278-2672. Saya type dekat chat box. Sekejap. 019-278-2672. Okey. Safinas. Okey. Kalau saya tak jawab, saya WhatsApp tu, kalau call saya tak jawab, mungkin saya tengah memandu ataupun saya tengah appointment, saya akan reply baliklah you punya WhatsApp tu, ya? Ataupun saya akan call balik. Jika dari nama IC tukar ke trade tu boleh kan? Daripada IC tukar ke trade pun saya rasa Puan kena tukar ataupun buka company yang lain atas nama trade. Maknanya Puan kena bayar lagi RM60. Sebab yang nama IC tu dah pakai nama IC dah satu. Kan? Lepas tu Puan nak pakai nama trade, maknanya Puan kena buka satu lagi enterprise company lah pakai nama trade. So kena bayar RM60 lah. Sebab yang nama as per IC tu dah pakai. Macam gitu. Ya? Ada soalan lagi? Itu yang kita masuk ni, okey, faham Pak Rosliza. Ni kita ada lebih kurang 12 orang ni. Kalau kata masuk semua sekali ada 120 orang, saya ingat sampai pukul 3 pagi ni kita punya soalan nak kena jawab ni. Tak ada masalah. Saya boleh je saya memang suka berkongsi info macam tadi Ustaz Ahmad Helmi cakap kan, kalau kita kongsikan ilmu tu, kalau kita tak ada pun kita still dapat pahala kan. So samalah macam arwah bapak saya cakap. Arwah bapak saya cikgu dulu. Arwah bapak saya dia penolong kanan dekat sekolah isi pada tahun 70-an dulu. So dia pun pesan, dia kata kalau ada ilmu jangan lokek-lokek dengan orang sebab ilmu tu pun bukan kita punya, Allah bagi pinjam je. So kita kena kongsikan dengan semua orang. Betul, saya setuju tu apa yang Puan cakap kan. Sebenarnya tanpa kita sedar sebenarnya ramai yang dah hargakan ilmu. Benda ni cuma itulah untuk kita dapatkan ilmu sebenarnya perlukan pengorbanan. Betul. Kan? Kena korbankan masa kita. Tapi sekarang ni sebenarnya tak ada, kata orang tak ada alasan lah. Sebab kita tak ilmu sekarang tu tak perlu pergi kelas pun, tak pergi kuliah pun kan. Sekarang cara online kita open kan, yang penting ada handphone lah, ada data kan. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh video call, boleh macam-macam cara kita boleh buat kan. Betul. Sebab tu saya suka terima partisipan yang saya cakap tadi lah. Audiens saya tu B40 yang mana macam-macam makcik, umur 60-an macam tu. Tapi dia orang masih lagi minat nak pergi kursus tau. Dia masih lagi minat nak timba ilmu. Dia tu macam mana Puan, saya tak payah panggil Puan lah, panggil saya nama je, panggil saya Inas je.
sebab saya yang kena panggil makcik ni cakap kan. Tak apa makcik tak faham tak apa. Sebab saya masa kerja bank dulu pun, saya memang kena isikan borang untuk orang tua-tua biasanya. So dia orang tak kerti nak isi borang kan. So macam sekarang tak apalah online, tapi mana yang ada juga customer yang tak nak register melalui internet tu, dia tak nak pakai internet banking pun. Dia masih lagi nak pergi physically, nak pergi bank. Dia seronok pergi bank. Pada dia nak buat transaksi tu dekat bank. Nampak depan mata dia bagi duit ke, ataupun dia masuk duit ke, dia nak masuk USB ke, nak masuk tabung haji ke, macam tu kan. Dia masih lagi nak pergi bank. Macam tu. Macam Puan tu beritahu dalam chat tu, sebenarnya sayang ramai yang tak join kan. Itulah. Tak apa, saya boleh je kalau dijemput saya datang, saya boleh kongsikan lagi, tak ada masalah. Ya. Itulah kita daripada PMJ sebenarnya merakamkan jutaan terima kasih lah. Sebab biasanya kalau pada agensi-agensi yang lain ni, kalau biasanya benda ni berbayar ni kan. Saya jadi, buat ni, nama pun Yadul Ulia kan. Sebab dalam DPIM pun kita ada transaksi tu, Yadul Ulia tu, yang mana kita kita recommend pada kawan, dan selalunya kita akan rekodkan berapa jumlah transaksi tu supaya kita nak lebih orang kata menggalakkan peniaga-peniaga ni mengukurkan lagi ukhuwah antara kita lah. Maksudnya siapa yang ada ilmu yang lebih, apa salahnya kita kongsikan. Macam saya cakap tadi lah, ilmu tu bukan kita punya pun, kita dipinjamkan, kita ada ilmu tu, kita kongsikan. Betul. Tapi tak semua orang macam tu kan, ada kena coach. Yelah, kalau saya buat corporate training memanglah saya charge kan, tapi pasal tak semua benda ni kita boleh nilai dengan duit kan Cik Zakaria. Sebab benda tu semua kita nak cari juga saham akhirat. Itulah yang kita selalu ingatkan sebenarnya. Kita ni bukan setakat kita untuk pendapatan kita ataupun income di dunia sajalah. Benda tu banyak pun akan habis kan. Betul. Jadi jangan lupalah saham akhirat kita, walaupun sedikit sebenarnya benda ni lah manfaat yang besar di akhirat nanti. Itulah saya pun agak bersyukurlah arwah bapak saya, cikgu, macam-macam yang dia ajar saya, macam-macam yang dia kongsikan dengan saya, yang mana sampai sekarang pun, sebab kalau tengok nama saya sebenarnya Safinas Haji Masrukin. Tapi biasalah nama arwah bapak saya ni memang susah sikit orang nak eja dengan betul. Itu bukan benda yang biasa, bukan benda biasalah, tu saya tak kisah sangat. Tapi itulah masa dulu-dulu kita nak pergi daftar dekat balai polis tu, Masrukin tu jadi U tu jadi A. Tu yang jadi nama saya Safinas Haji Masrukin, padahal Masrukin nama arwah bapak saya. Ikutkan dua-dua orang tua saya asal daripada Pontian. Okey. Tapi pasal bapak saya mengajar kat Johor Bahru, so yang duduk Johor Bahru tu. Jadi itulah kita sembang-sembang, kita jawab soalan dan sebagainya pun dah kita dah cecah hampir pukul 10.30 ni. Okey, masa pun dah mencemburui kita. Kita dah lama sangat cuti ni kan. Besok kena kerja, yang kerja lah. Betul, kena tidur awal. Okey, jadi saya mewakili lah daripada Majlis Tertinggi Dewan Sahabat, PMJ sendiri. Kita ada wakil sebenarnya dalam ni, Tuan Naim, Majlis Tertinggi lah. Dia biasanya memang akan hadir untuk sama-sama lah meraihkan lah kita punya jemputan-jemputan yang akan menyampaikan ataupun perkongsian ilmu. Jadi terima kasih sebab jemput saya, dan terima kasih juga kepada Setiausaha dan Dewan Sahabat Pertubuhan Perniagaan Ekonomi Muslim Negeri Johor ni sebab sudi jemput saya. InsyaAllah kita akan jemput lagi dan lagi, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Jadi nombor telefon pun dah ditinggalkan dalam tu, tolong catatkan. Jadi kalau ada Puan Safinah pun dah bagi keizinan, jadi kalau ada pertanyaan ataupun kemuskilan, boleh direct lah ke Puan Safinah terus ke situ. Jadi sekali lagi kita merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Safinah atas perkongsiannya. Juga kepada sahabat-sahabat yang lain yang meluangkan masa. Jadi kita jangan terhenti di sini saja. Sebenarnya setiap minggu kita ada program Yadulia ni. Jadi yang pentingnya setiap minggu kita dah ke minggu 87. Itulah saya tengok tadi masa
Cik Zakaria umumkan minggu ke-87. Oh, bagusnya setiap minggu Ha, ada. ya. Saya Jadi seronok dengar ceramah daripada Ustaz Ahmad Helmi tadi. ya, di mingguan tu kita ada. Sebenarnya untuk kita sebenarnya seminggu 2 kali. Tapi untuk sahabat-sahabat kita buat seminggu sekali sajalah. Itu. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi Puan. Sama Cik Zakaria. Jadi kepada yang sahabat-sahabat yang hadir juga, saya juga menjemputlah untuk minggu-minggu yang akan datang, sehinggalah akhir hayat kita lah. Sebenarnya untuk menuntut ilmu ni, Nabi sendiri tahu, tuntutlah ilmu hingga yang lahat lah. Tak ada alasan lah sebenarnya. Dan ilmu yang kita dapat ni walaupun sedikit, sebenarnya kita kena amalkan dan kita kena sampaikan, sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang tak hadir pada malam ini. Jadi kita akhirilah. Semoga perjumpaan kita yang singkat ini sebenarnya memberi manfaat untuk kita dan seluruh umat Islam di seluruh dunia lah, insya-Allah. Jadi kita akhirilah perjumpaan kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.